Okey, nampak ke? Nampak. Nampak ke, Chong? Nampak. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh saya mula, no? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang dan juga selamat sejahtera dan juga selamat petang kepada semua pelajar-pelajar unit ambilan Jun 2020 21 orang PISMP. Dan terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada awak semua kerana berjaya menamatkan PPISMP dan sekarang ni awak dah masuk ke era PISMP yang mana awak-awak sekalian akan wajib menghabiskan proses pengajian ini untuk melayakkan awak semua mendapat segulung ijazah pendidikan ataupun segulung ijazah perguruan dan satu hari nanti berdasarkan option awak yang awak telah pelajari. Temannya sekali lagi saya ucapkan tahniah pada semua dan bersyukur semua berada dalam keadaan sihat dan hari ini kita dipertemukan dalam alam maya walaupun tak dapat bertemu secara fizikal, kita dapat juga bertemu pada hari ini pada alam maya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ataupun perkongsian sedikit kepada awak sekalian berkaitan tentang co-curriculum. Terlebih dahulu sebelum saya nak teruskan taklimat saya, ingin saya jelaskan kepada awak sekalian bahawa co-curriculum ni atau pusat latihan co-curriculum berada di sebelah blok asrama blok K, blok K asrama yang mana di sana kami semua berada di situlah. Kami berada di situ untuk mengurus takbir, menjalankan proses pelaksanaan PDP berkaitan tentang MPU mata pelajaran umum dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita tengok sebelum terlebih dahulu marilah kita tengok sebuah sedikit berkaitan tentang organisasi di unit co-curriculum. Organisasi di unit co-curriculum yang mana terdiri daripada saya selaku ketua unit dan pembantu saya penolong ketua unit adalah Dr. Nur Azmi dan setiausaha jabatan Cik Faizal, penyelaras pengurusan co-curriculum ataupun untuk subjek pengurusan co-curriculum MPU 3031 adalah Encik Krishna Kumar anak lelaki Vatarash dan penyelaras permainan Encik Kainaisen anak lelaki Kanapati. Penyelaras permainan adalah MPU 3041. Penyelaras unit uniform iaitu MPU 3062 iaitu Puan Zahra binti Abdul Manaf. Penyelaras olahraga MPU 3071 Encik Muhammad Lani. Penyelaras persatuan MPU 3081 Encik Nasaruddin Muhammad Rasul dan penyelaras Bina Insan Guru MPU 3112 iaitu Haji Murkan bin Abu Bakar. Seterusnya SME unit co-curriculum iaitu Cik Puan Syahaliza. SME ni adalah Special Matter Expert. Subject Matter Expert. Puan Syahaliza binti Halim dan juga Encik Kainaisen anak lelaki Kanapati. Baik. Ini secara ringkas makluman kepada awak sekalian penyelaras atau pensyarah yang berada di unit curriculum. Tidak tertinggal juga Encik Fauzi bin Mak Nur iaitu selaku penyelaras Pulako tak ada dalam ni lah. Dan juga Encik Ramli selaku pegawai pengurusan di unit co-curriculum. Jadi kami semua ada 13 orang dan seorang pembantu am takbir iaitu Encik Azmi bin Abdul Latif. Jadi itulah sebuah sikit tentang organisasi yang terdapat di unit co-curriculum yang mana diketuai oleh saya sendirilah. Jadi saya rasa pusat co-curriculum ataupun Pulako tidak asing lagi di kalangan awak sekalian kerana awak dah pun meneroka, kerana awak pun dah berada di IPGK Kampung Ipoh ni dah saya rasa dah 2 tahun kan. 2 tahun dan juga awak dah meneroka semua bahagian, semua tempat di unit di IPGK Kampung Ipoh. Kami berada di sebelah kolam dan juga di sebelah bukit atas Noah. Jadi itulah tempat kami yang mana di situlah pensyarah-pensyarah berada dan inilah soal ringkas tentang penyelaras bagi mata pelajaran yang awak akan pelajari nanti di semester 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya sampai semester yang kelima. Untuk pengetahuan awak,
awak akan berada bersama unit co-curriculum ni sampai semester 5. Semester 6, semester 7 dah tak ada lah, dah habis lah. Jadi subjek apakah yang akan ditawarkan kepada awak dari semester pertama sampai semester 5 nanti kita tengok secara lanjutnya, secara detailnya di slide-slide yang akan datang. Ini secara langsung, secara ringkas, awak dapat mengetahui siapakah penyelaras, awak dapat mengetahui siapakah pensyarah-pensyarah yang berada di unit co-curriculum. Okey, dia berada di unit co-curriculum. Saya rasa pensyarah-pensyarah ini juga tidak asing daripada kalangan awak sekalian dan awak pun ada mengenalinya. Mendapat mengenalinya, awak pun dah mengetahuinya dan juga mengenali mereka-mereka yang bertugas ataupun yang berada selaku pensyarah di unit co-curriculum. Baik, seterusnya mari kita tengok terus kepada tajuk yang akan saya bentangkan pada hari ini. Di unit co-curriculum ni kami hanya mengajar ataupun membimbing awak dalam MPU, mata pelajaran yang ada MPU ni. MPU ni lah mata pelajaran umum. Kalau awak nampak MPU ni, ini semua di bawah kami lah. MPU mata pelajaran umum olahraga, MPU mata pelajaran umum permainan, unit uniform, bina insan guru, persatuan dan lain-lain lagi. Nanti kita tengoklah. Khusus co-curriculum merangkumi subjek akademik MPU dan wajib bagi semua pelajar PISMP. Jadi semua pelajar wajib ambil subjek ini. Tidak boleh di kalangan awak salah seorang daripada awak mengecualikan diri daripada mengambil subjek ini. Subjek ini mata pelajaran umum ni semua kena ambil. Jadi semua kena lulus dan wajib lulus semua sekali. Maksudnya semua pelajar wajib lulus. Dan kena minta maaf doktor, slide tak tu? Slide dah bergerak. Nanti slide terlalu besar. Sudah okey. Sudah okey dah? Okey dah, kalau apa-apa beritahu Okey dah. Ya, baik. Seterusnya, pelajar wajib menghadiri semua kelas dan wajib menghadiri tugasan-tugasan yang diberikan. Wajib hadir dan lulus bagi kursus co-curriculum tersebut. Wajib hadir dalam aktiviti-aktiviti yang diadakan. Contohnya permainan, olahraga dan juga bina insan guru dan unit uniform. Unit uniform dan bina insan guru ni berasaskan kepada perkhemahan. Okey, jadi yang kita akan bincangkan, saya akan jelaskan lagi lah. Jadi pelajar mahu tak mahu, suka tak suka, gemar tak gemar, best tak best, kena wajib hadir. Maksudnya kehadiran mesti mencukupi 80%. Jika tak mencukupi 80%, anda tidak boleh ataupun anda tidak layak untuk menduduki peperiksaan. Jadi rugilah. Rakan-rakan lain dah dapat pergi ke depan, awak masih lagi merangkak-rangkak. Rakan-rakan lain dah boleh jalan ke depan, laju ke depan, awak lagi masih berangkak-rangkak untuk nak habis. Jadi awak kena ulang kembali. Jadi apabila kena ulang kembali, rugilah. Rugi. Masa berlalu. Okey. Dan lulus bagi kursus co-curriculum tersebut. Untuk makluman awak sekalian bahawa MPU di unit co-curriculum ni tidak berasaskan kepada peperiksaan. MPU di unit co-curriculum ni berasaskan kepada kerja khusus 100%. Jadi markah awak ni berada di kerja khusus 100%. Awak gagal hantar, awak gagal tak buat kerja khusus, maka tiadalah markah dan okey ke? Okey ke? Jom. Okey. Apa-apa beritahu Okey, kehadiran mesti 80% ke atas bagi melayakkan menduduki peperiksaan. Ini dah dijelaskan bahagian peperiksaan dan dijelaskan oleh JKA berkaitan tentang kehadiran. Jadi kehadiran awak mesti dah 80% untuk melayakkan awak menduduki peperiksaan. Walaupun di unit co-curriculum tidak berasaskan peperiksaan, tetapi kehadiran awak tak mencukupi 80% akan memberi kesan kepada subjek-subjek yang lain, akan memberi kesan kepada mata pelajaran yang lain
menyebabkan awak tak boleh menduduki pekerjaan. Ini satu benda yang rugi. Jadi bertindaklah mengikut akal, supaya awak boleh melayakkan, supaya awak supaya awak dibolehkan untuk memiliki pekerjaan. Untuk melayakkan mendapat anugerah cemerlang keseluruhan, semua pelajar PSMP perlu mendapat CGPA purata grade terkumpul di akhir kursus sekurang-kurangnya mendapat grade B+ dan ke atas. Sebenarnya kita ada anugerah co-curriculum. Kita ada untuk nak memilih pelajar yang cemerlang, pelajar yang terbaik di co-curriculum mesti juga yang terbaik. Untuk nak memilih pelajar yang cemerlang keseluruhan di praktikumnya, di akademiknya dan co-curriculum. 3 benda ni dilihat untuk nak melayakkan pelajar terbaik di IPG lah, di IPGM. Selalunya di hujung-hujung tahun sebelum konvo akan memilih pelajar yang terbaik, calon-calon pelajar terbaik, anugerah dekan contohnya, anugerah chancellor, anugerah pengarah dan sebagainya, dan mereka melihat kepada 3 perkara ni. Melihat kepada 3 perkara ni. Jadi saya menyeru kepada pelajar-pelajar sekalian bahawa aktiflah dalam co-curriculum. Apa jua dalam perkara lah, contohnya awak aktif dalam persatuan. Jangan sekadar di peringkat IPG, targetlah di peringkat internasional. Kalau awak aktif dalam uniform, jangan sekadar IPG tapi targetlah untuk internasional. Begitu juga dengan penyertaan-penyertaan yang lain yang melibatkan co-curriculum sukan, olahraga dan sebagainya. Jadi benda di co-curriculum juga dilihat sebagai sumbangan, sebagai alat untuk menilai pelajar yang cemerlang. Jadi kalau awak ada harap target untuk menjadi pelajar yang cemerlang, seluruh IPG kita setiap tahun kita ada satu anugerah pelajar cemerlang. Seluruh IPG kita akan menghantar calon-calonnya dan di situ kepingan sijil perlu dilampirkan berkaitan tentang co-curriculum juga dilihat. Anugerah pelajar cemerlang dalam co-curriculum juga diberi. Anugerah pelajar keseluruhan, cemerlang di akademiknya, cemerlang di praktikumnya, cemerlang juga dalam co-curriculum. Jadi sebelum-sebelum ni kita dah hantar pelajar, hantar calon-calon tetapi mereka gagal dalam co-curriculum. Bukan gagal, maksudnya mereka tak ada penyertaan dalam co-curriculum. Jadi rugilah. Jadi rugi. Awak semua ada talent, awak semua ada bakat, awak ada semua kebolehan untuk diangkat ataupun diiktiraf sebagai pelajar yang cemerlang. Okey, struktur PSMP Jun 2021 ataupun struktur PSMP Jun 2021. Okey, struktur ni hanya sebagai satu panduan. Sebenarnya ada banyak perubahan berdasarkan pandemik ini, banyak perubahan-perubahan berlaku. Jadi ini sebagai satu asas kebiasaan yang sebelum pandemik, sebelum pandemik, dan ini berdasarkan struktur inilah. Sebelum pandemik berdasarkan struktur ni. Tetapi selepas pandemik, semasa berlakunya pandemik COVID-19, banyak struktur-struktur dah berlaku berubah. Sebenarnya struktur-struktur perubahan berlaku. Termasuklah yang terbaru ni saya dengar cerita untuk unit uniform akan dibawa ke depan dan juga untuk semester ini diberi khusus, yang saya dengar lah, diberi khusus untuk perhatian oleh IPGM berkaitan tentang teori bukan amali. Di praktikum banyak berkaitan amali lah. Baik, kita tengok komponen struktur khusus co-curriculum dan binaan insan guru. Bilangan 1, komponen MPU. Co-curriculum, pengurusan co-curriculum MPU 3031, MPU 3041 bagi subjek ataupun mata pelajaran permainan. Okey, satu kredit juga MPU 3041 juga satu kredit. Pentaksirannya berasaskan kerja khusus. Nampak ni, satu kerja khusus. Okey. Ini untuk semester pertama. Semester 2 tahun pertama. Maksudnya awak di semester pertama lah. Untuk sekarang ni awak dah masuk PSMP, awak berada di semester yang pertama. Okey, yang seterusnya next semester yang ketiga. Semester kedua, semester ketiga. Semester kedua nanti awak ditawarkan subjek ini dan semester ketiga nanti awak akan ditawarkan unit uniform. Unit beruniform. MPU 3062 dan jam kreditnya adalah 2 kredit dan juga ini juga pentaksirannya berasaskan kepada kerja khusus sepenuhnya.
Jadi untuk makluman kepada awak sekalian bahawa MPU 3062 ni, unit uniform ni di IPGK Kampung Ipoh ni menawarkan 4 uniform. Pertama, pengakap. Kedua, pandu puteri. Ketiga, kadet remaja sekolah. Keempat, bulan sabit merah. Jadi keempat-empat ni akan diagihkan oleh penyelaras unit uniform di unit core curriculum kepada semua pelajar. Kepada semua pelajar. Kita tidak buat secara pilihan kerana jika dibuat secara pilihan akan menyebabkan empat ni, jika contohnya ada empat pasukan atau empat unit uniform, akan berlaku kekurangan pelajar. Di salah satu di salah satu unit yang ditawarkan. Jadi ini satu yang merugikan dan juga satu yang menimbulkan masalah di segi tenaga pengajar dan sebagainya. Jadi kita tak buka untuk pilihan. Sebenarnya pelajar-pelajar sekalian, bahawa walaupun awak di sekolah unit uniform lain, datang ke RPG unit uniform lain, jangan risau. Jangan bimbang, jangan takut dan sebagainya. Awak masuk dan ceburi dan cuba fahami. Kerana di sekolah yang sebenar nanti awak tak semestinya ditawarkan unit penasihat bagi unit uniform tertentu. Contohnya unit R tempoh hari, mereka di IPG Kampung Ipoh ditawarkan unit uniform pengakap. Tetapi pergi ke sekolah, jawatan hakiki yang sebenar, mereka diberi tugasan oleh guru besar sebagai penasihat kadet remaja sekolah. Jadi saya nampak di sini jika awak ditawarkan di mana-mana unit, jangan awak mengeluh, jangan awak risau dan sebagainya. Teruskan semua dalam subjek unit uniform ni semua sama saja. Semua samanya isi kandungannya kerana ia mengajar berasaskan RMK yang terkandung semua kena belajar. Jadi awak jangan risau bila ditawarkan unit-unit yang tidak digemari oleh awak. Jadi awak masuk dan teruskan belajar sampai dah habis. Okey, seterusnya yang semester keempat, awak akan ditawarkan sebagai mata pelajaran MPU 3071 bagi olahraga dan MPU 3081 bagi persatuan. Okey, untuk olahraga ni, untuk makluman awak lebih cenderung ke arah padang dan juga balapan. Tugasan awak lebih cenderung ni juga amali berdasarkan balapan dan juga padang. Sebelum tu saya terlupa, untuk permainan ini awak akan ditawarkan 5 jenis permainan. 5 jenis permainan. Jadi untuk nak tahu lebih lanjut, nanti apabila ditawarkan subjek permainan ini, pensyarah ataupun penyelaras bagi subjek tersebut akan menjelaskan permainan-permainan yang akan ditawarkan. Kerana jika saya sebutkan di sini, jika ada perubahan nanti akan menyebabkan awak terkeliru. Okey? Uniform dan juga olahraga awak lebih berfokus ataupun lebih kepada padang dan juga balapan. Seterusnya awak juga akan ditawarkan subjek persatuan. Persatuan MPU 3081 di semester yang keempat. Dan terakhir iaitu semester yang kelima, awak akan semua ditawarkan MPU 3112 Bina Insan Guru. Bina Insan Guru ini awak akan menjalaninya selama 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam di tempat di mana? Di tempat yang bersesuaian. Contohnya macam Unity tahun ni, mereka terpaksa menjalani Bina Insan Guru di tempat Alamaya. Mereka terpaksa menjalani Bina Insan Guru di tempat secara Alamaya, secara online. Jadi kesianlah kepada mereka. Jadi tak apalah buat macam mana, sekarang ni pandemik masih lagi berluasa. Jadi terpaksa kita melaksanakan secara Alamaya. Jadi hakikat yang sebenarnya, kejadian yang sebenarnya, Bina Insan Guru ni yang sebelum-sebelum ni kita akan memilih satu tempat, contohnya di Pangkor, macam unit S sebelum ni kita laksanakan di Pulau Pangkor, dan di situ kita akan berkemah. Di situ kita akan melaksanakan beberapa tugasan yang saya akan penjelaskan nanti.
selama 5 hari 4 malam. Jadi awak kena bersedialah ke arah tersebut. Kena bersedia ke arah 5 hari 4 malam. Begitu juga dengan unit uniform selama 4 hari 3 malam. Perkhemahan 4 hari 3 malam. Okey. Untuk makluman awak, di unit co-curriculum ni, subjek-subjek yang ditawarkan kepada awak ni adalah untuk melatih awak, membimbing awak, mengajar awak menguasai 4K. Menguasai 4K. Yang mana awak akan dilatih menjadi penasihat. Penasihat bagaimana nak melaksanakan satu perkara, bagaimana nak melaksanakan sesuatu aktiviti, melaksanakan sesuatu, menjadi seorang penasihat, bagaimana nak mengendalikan majlis, bagaimana nak menubuh persatuan, bagaimana nak mengendalikan persatuan dan sebagainya lah. Nanti akan diperjelaskan lebih lanjut ketika mana awak berada di dalam kelas nanti. Okay. Sebenarnya kita tengok program Bina Insan Guru. Okey, yang ni sebelum tu inilah perkara-perkara yang akan awak bertemu dengan kami di semester yang kedua, tahun 1, semester kedua tahun 1, tahun 2 dan sebagainya. Jadi awak di semester yang kedua, semester ketiga, semester 4 dan semester yang kelima, awak akan bertemu, berjumpa, akan berinteraksi di unit bersama co-curriculum, bersama co-curriculum dengan subjek-subjek yang ditawarkan. Tolong ingat, kita ada 3031 untuk pengurusan co-curriculum, 3041 untuk permainan, 3062 untuk unit uniform, 3071 untuk olahraga dan 3081 untuk persatuan, dan yang terakhir 3112. Okey, untuk Bina Insan Guru. Semua subjek yang ditawarkan ini, semua mata pelajaran yang ditawarkan ini wajib awak hadir dan lulus. Tidak terkecuali seorang pun daripada tidak mengambil ataupun tidak mengambil subjek ni lah, tidak mengambil ataupun tidak berinteraksi dalam subjek ini. Jadi semualah, walaupun ribut petir, walaupun pandemik, walaupun COVID dan sebagainya, kena ambil juga subjek ini. Kerana untuk nak melayakkan awak mendapat segulung ijazah perguruan ataupun segulung ijazah pendidikan dengan kepujian. Jadi rugilah awak belajar dah 2 tahun, dah dekat nak habis ni, tiba-tiba awak gagal dalam subjek yang MPU inilah, MPU yang ditawarkan dalam co-curriculum. Jadi rugi. Jadi sekarang ni kena bertindak dengan sebaik yang mungkin untuk semua subjek ni yang diberikan ni. Kerana semua subjek ni tidak ada satu pun berasaskan peperiksaan. Semua subjek ini berasaskan kerja khusus. Semua subjek yang ditawarkan di unit co-curriculum berasaskan kerja khusus. Okey, jadi itulah. Seterusnya mari kita tengok program Bina Insan Guru MPU 3112. Semua peserta kursus yang menjalankan program perguruan di Institut Pendidikan Guru wajib menghadiri program Bina Insan Guru dan lulus penilaian jurulatih. Okey, sama ada peserta penuh masa atau separuh masa KDC, kursus dalam cuti. Jadi saya sebut, semua peserta, semua pelajar wajib menghadiri ataupun lulus dalam subjek. Itu juga dengan Bina Insan Guru, semua peserta kursus yang menjalankan program perguruan Bina Insan Guru wajib hadir dan lulus penilaian jurulatih. Setiap program yang ada, aktiviti yang ada dalam Bina Insan Guru ni dinilai oleh jurulatih. Program Bina Insan Guru ni merupakan perkhemahan 5 hari 4 malam. Apakah yang terdapat dalam 5 hari 4 malam? Mari kita tengok. Ini kandungan-kandungan yang terdapat di Bina Insan Guru. Pengurusan program Bina Insan Guru, penyediaan kertas kerja, taklimat pengurusan risiko, taklimat SOP, taklimat lawatan tapak dan postmortem. Ini yang pertama, itu pengurusan Bina Insan Guru. Aktiviti perkhemahan 5 hari 4 malam, pengurusan dan penyediaan peralatan sebelum, semasa dan selepas. Belum awak nak melaksanakan perkhemahan, nanti penyelaras akan susun. Penyelaras Bina Insan Guru akan susun dan akan melantik seorang ketua di kalangan awak untuk nak menyelaraskan benda inilah, di segi penyediaan peralatan dan sebagainya. Awak tak boleh pergi ambil sesuka hati di store
tapi awak akan berhubung dengan penyelaras dan akan berhubung dengan Encik Ramli. Okey, seterusnya perkemahan, memasang kemah, mendirikan kemah, meruntuhkan kemah, ini semua awak dah maklum. Semua saya rasa di kalangan awak ni semua dah maklum berkaitan tentang cara nak pasang kemah, cara nak mendirikan kemah dan cara nak meruntuhkan, cara nak membuka kemah lah. Bukan nak runtuh, cara nak membuka kemah. Dan juga aktiviti-aktiviti dalam Bina Insan Guru iaitu kewarganegaraan dan perpaduan. Ada ceramah, pembinaan insan guru yang seimbang, guru dan komuniti, guru dan accountability profesional, bengkel kesantunan berbahasa, pengucapan awam dan kemahiran mendengar secara efektif. Semua ini akan didedahkan kepada awak semua dalam Bina Insan Guru jelas. Malaysia Cegah, dan juga yang kelima, tajuknya iaitu Malaysia Cegah dan Patriotik, nyanyian lagu patriotik, menaikkan bendera, kawat kaki, senam aerobik dan aktiviti kalistenik. Dan yang keenam, kembara dan ikhtiar hidup, solat semasa kembara darurat, arah kiblat, tayamum, pendidikan konservasi, flora dan fauna, standard prosedur operasi SOP, berjalan merentas rimba, berjalan lasak, aktiviti penghayatan alam, penggunaan kompas dan peta lakaran dan penyelesaian masalah. Okey. Yang ketujuh, keyakinan di air, awak akan dibawa pergi ke pantai dan awak juga akan dibawa naik berakit ataupun berkayak di tengah laut lah. Sebelum ni lah yang kita buat kepada unit S. Jadi unit T kita tak dapat nak buat sebab pandemik, dan harap-harap awak semua di semester yang kelima nanti pandemik dah tak ada kot noh. Awak ada lagi 3 tahun kan? 3 tahun untuk nak bina insan guru. Okey, keyakinan air, standard operasi SOP, simulasi, apungan kemahiran asas dan kemahiran asas penyelamat. Yang ke-8, aktiviti berakit, berkayak, alat ampungan, standard SOP, penyediaan aktiviti, membina rakit, alat ampungan dan kemahiran berakit. Dan yang ke-9, aktiviti flying fox atau abseiling, dia juga dalam tu SOP, pengenalan peralatan dan pelaksanaan aktiviti. 10, tazkirah, kerohanian dan moral bagi yang Muslim sudah pasti akan mengadakan tazkirah pagi subuh dan juga maghrib. Begitu juga dengan pelajar non-Muslim akan diadakan perjumpaan moral pagi dan juga petang. Okey. Seterusnya, peranan guru terhadap komuniti tempat, iaitu awak akan pergi ke sekolah, pergi ke masjid, pergi ke rumah ibadat, pergi ke kuburan untuk bergotong royong, membersihkan kawasan tersebut lah. Khidmat komuniti selaku khidmat komuniti. Interaksi profesional bersama pihak sekolah, iaitu awak akan mengadakan satu tugasan membimbing pelajar ataupun kelas bimbingan. Semua ini akan diberi etika, sosial dan protokol, persediaan majlis dan penulis penutupan semua awak akan laksanakanlah. Refleksi aktiviti, refleksi umum dan penulisan refleksi. Yang ke-15, penyediaan dan penyajian makanan, awak akan sediakan makanan tersebut pagi, tengah hari dan malam. Awak akan sediakan sendiri untuk rakan-rakan kita di sana. Menyelaraskan bentukkan kumpulan lah. Malam kebudayaan, ada persembahan kumpulan, sketsa, lakonan dan nyanyian. Okey, itu bahagian berkaitan tentang bina insan guru yang ada 16 perkara ataupun 16 aktiviti, 16 tindakan yang perlu awak laksanakan untuk menyempurnakan bina insan guru. Bina insan guru. Jadi secara detailnya bagaimana nak laksanakan, nanti penyelaras bina insan guru iaitu Encik Haji Mulkan bin Abu Bakar akan jelaskan kepada awak semua ketika di semester yang kelima nanti yang akan berlakunya bina insan guru. Mereka akan panggil awak dan beri taklimat di situlah. Unit uniform, semua peserta kursus juga seperti mana bina insan guru wajib menduduki dan wajib lulus. Sama ada, okey. Perkemahan uniform merupakan perkemahan 4 hari 3 malam. Unit uniform ditawarkan DVD ialah pengangkap Pandu Puteri Belah Sabit Merah dan kadet remaja sekolah. Jadi okey, jadi itu saja daripada saya untuk awak sekalian pada petang ini berkaitan tentang kurikulum yang awak secara saya beri ini adalah secara asas perkara yang ada di unit kurikulum dan juga perkara yang akan awak hadapi dan bertindak untuk perancangan awak di masa hadapan
dan perancangan awak untuk mendapatkan atau melayakkan awak mendapat pelajar cemerlang. Sekian, terima kasih. Chong Yan Ki. Terima Ya. kasih diucapkan pada Dr. Hafiz atas kalimat sebentar tadi. Semoga semua dapat menggunakan maklumat yang disampaikan dengan sebaiknya. Baiklah, tamat sudah seluruh kurikulum kita. Terima kasih atas kerjasama anda. Saya Chong Yan Chin, Naib Esko Perhubungan Domestik dan Antarabangsa, selaku pengacara majlis petang ini, mengalu-alukan kemasukan pelajar UniW ke program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ambilan Jun 2021. Selamat menempuh perjalanan baharu yang lebih mencabar. Maka, saya akan menjemput pengacara slot seterusnya untuk meneruskan talimat. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat datang. Tak apalah. So, ada siapa yang ambil kehadiran, ada ya? Ya, ada Tuan Adik. Ada, okey, bagus. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tahniah kerana anda telah menamatkan sesi PPISMP dan berjaya melangkah ke PISMP. Okey, dan inilah merupakan dunia sebenar anda untuk menjadi seorang guru, iaitu PISMP. Ya. Dan PPISMP cuma pengenalan. Tapi now all the hard work and the real life of a teacher's training semua dalam PISMP. Saya bukan nak menakutkan anda, tapi please lebih serius, okay? Lebih serius dan excuse me, dan fokus dalam PISMP. Assignment, presentation, practical, ya, tolong buat dengan cepat sebab anda akan mengalami kesuntukan masa. Okey, baik, saya tak nak buang masa, kita teruskan dengan slide kita. Aku dah keluar. Ya. Okey, nampak semua? Nampak slide saya? Nampak Tuan. Okey, please respond saya. Kalau dalam kelas senang saya tanya. Kalau dalam meet, kalau anda tak respon, saya tak tahu. Okey. Praktikum ialah okey, bagus. Okey, praktikum kita dipanggil sebagai amalan profesional. Ya. Amalan profesional ini merupakan wajib lulus untuk menjadi seorang guru dalam program Ijazah Sarjana Muda Perguruan di semua IPG, ya, di Malaysia lah. So, tolong berikan perhatian serius sebab banyak kes-kes, kan banyak terdapat kes-kes yang mana dia punya dalam kelas dia okey, dia skor, dia belajar. Bila sampai praktikum, dia main dan dia rasa tidak bersemangat, akhirnya dia terpaksa mengulang. Ada juga kes yang tarik diri. Ya? So kena bayar lah. So, praktikum ialah satu amalan yang membezakan antara seorang pelajar di IPG ataupun IPTA ataupun IPTS. Okay. Mungkin di IPTA, IPTS tidak ada praktikum. Maybe practical. Practical is different. Practical ialah membuat belajar praktikal apa yang mereka belajar. Practicum is practical mengajar. Ya, hands on. Awak terpaksa berhadapan dengan murid-murid sekolah rendah
hadapi karenah mereka dan anda perlu menyampaikan segala teori-teori yang anda belajar semasa di IPG. Okey, faham? Hello. Ya, Hello. faham. Faham. Okey, please respond. Okey, dalam amalan profesional, ianya adalah komponen penting dalam kurikulum perguruan yang berlandaskan hasrat dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan guru, visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM serta Institut Pendidikan Guru Malaysia, IPGM, dan amalan profesional di Institut Pendidikan Guru, IPG, adalah landasan untuk pelajar mempraktikkan ilmu, kemahiran dan teori dalam pengajaran dan pembelajaran PDP serta menghasilkan teori PDP yang tersendiri. Anda bebas untuk menghasilkan teori PDP yang tersendiri. Kalau awak rasa awak ada teori yang bagus, boleh dipraktikkan, anda boleh cadangkan semasa kita buat penulisan kajian ilmiah nanti. Okey. Okey. Seterusnya matlamat amalan profesional, itu matlamat praktikum. Matlamat dia adalah untuk membolehkan para pelajar menguasai dan mengamalkan konsep, prinsip, teori, kemahiran dan nilai. Konsep, prinsip, teori, kemahiran dan nilai ini semua anda akan belajar sepanjang PISMP. Okay. Dan kemahiran yang anda belajar semua ni akan diserap dan anda sampaikan dalam praktikum. Untuk menjadi insan guru yang profesional, kompeten dan memiliki khasiat guru yang unggul. Selain itu, matlamat amalan profesional juga adalah untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi daya tahan diri. Daya tahan inilah yang saya katakan tadi, yang anda perlu ada untuk menjadi seorang guru. Semua orang boleh belajar dalam kelas. Semua orang boleh ambil teori, boleh skor A+ dan sebagainya. Tetapi apabila menghadapi atau berhadapan dengan murid-murid, ketahanan dirilah yang membezakan. Sama ada anda tahan ataupun tidak menghadapi dengan karenah pelajar, karenah bilik darjah dan juga karenah sekolah. Bukan senang nak jadi seorang guru. Ramai cakap aras. Bayangkan anda seorang guru terpaksa mengajar sekurang-kurangnya 25 orang dalam satu kelas. So, ketahanan diri dan kreativiti sangat penting. Okay, matlamat akhir pasal pembinaan insan guru dalam amalan profesional IPG adalah untuk melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Setakat ini, keluaran IPG semua diakui sebagai keluaran yang terbaik. Guru-guru yang di keluaran IPG adalah guru-guru yang kompeten, yang berjiwa pendidik, yang profesional. Sebab itulah kita mengasuh, mendidik anda menjadi seorang guru yang sampai tahap yang dikehendaki. Okey, objektif amalan profesional memupuk sikap positif, meningkatkan daya ketahanan diri dan mengamal nilai profesional perguruan. Memupuk sikap positif. Ini saya nak mengatakan bahawa kita insan manusia, bukan semua orang ada sikap positif. Terutama di semasa musim pandemik ini, ramai yang bersikap negatif. Macam mana sikap negatif? Apa yang dikatakan baik, mereka kata tak baik. Apa yang orang kata boleh, mereka kata tak boleh. Contohnya seperti vaksin. Kita tahu bahawa vaksin itu adalah perkara yang baik. Elok untuk kita untuk mencegah dan memberi kekebalan diri kita. Tapi ada setengah manusia yang bersikap negatif. Mereka mula menghasut orang ramai mengatakan
vaksin ini tidak baik. Kalau ambil vaksin, anda ada 2 tahun je untuk hidup. Sebab kata doktor apa yang dalam Facebook tu, adakah mereka telah berbincang dengan malaikat maut? Mereka tahu bahawa siapa ambil vaksin ni dah 2 tahun saja boleh hidup. So, sebagai seorang guru, anda haruslah bersikap positif. Jangan dengar khabar angin, jangan terima aura negatif. Selain daripada itu, anda perlu meningkatkan daya ketahanan diri. Be tough. Bukan be garang, tak. Be tough maksudnya mampu menghadapi pelbagai cabaran. Kerenah murid. Murid-murid tak sama kerenahnya. Ada yang baik, ada yang sederhana, ada yang nakal. So, anda perlu tahu cara-cara untuk mengatasinya. Contoh anda hendak mengajar tahun 1, tahun 2 ataupun tahun 3, tahap 1. Di sinilah tercabarnya kesabaran anda. Kerana mereka akan melakukan pelbagai perkara yang anda tidak akan terfikir. Maklumlah kanak-kanak kan, mereka ingin mencuba. Kalau guru itu dianggap sebagai lembik dan takut-takut, lagi seronok mereka mencuba guru-guru. Akhir sekali, mengamalkan nilai profesional perguruan. Be professional. Jangan kerja cincai-cincai. Jangan pergi sekolah, terutama yang perempuan, pakai baju kurung, kasut sneakers. Itu dah memang trend sekarang, saya tengok. Di IPG pun ada. Pakai baju kurung, kasut sneakers. Kita mesti pakai apa pergi sekolah kalau orang perempuan? Tolong orang perempuan jawab. Ada tak? Tahu tak? Kalau pergi sekolah, kena pakai kasut apa? Tahu? Tak tahu? Kena pakai court shoes. Bukan kasut court, tak. Court shoes ialah kasut yang bertutup. Slipper, sandal tak boleh. Pakai court shoes. Kasut yang bertutup. Lelaki pula, berlengan panjang dan bertali leher dan tanda nama. Baru nampak profesional. Jangan pula baju letak luar, baju dengan panjang digulung separuh, tali leher pakai separuh. Itu bukan profesional, itu something. Rambut juga main peranan. Sikat dengan rapi, potong dengan potongan yang betul. Janganlah warnakan rambut hijau, biru, merah kalau anda nak menjadi seorang guru. Zaman tersebut dah habis. Nak mewarna rambut, zaman tersebut dah habis. Okey, seterusnya membina daya suai, daya tahan, daya saing, daya cipta inovasi dan kreativiti. Selalulah berinovasi dan kreatif. Meningkatkan keprihatinan dan kepekaan terhadap murid. Menyesuaikan diri dengan budaya sekolah. This is important. Jangan kata saya nak sekolah itu, saya nak sekolah ini tak sesuai dengan saya. No way. Anda lah yang harus menyesuaikan diri dengan budaya sekolah. Bukan sekolah sesuaikan diri dengan budaya anda. Sebab anda tak tahu mana anda akan mengajar. Sekolah bandar ke, pinggir bandar ke, luar bandar ke, pedalaman ke. Di mana saja anda perlu terima. Okey? Kemudian menyepadukan teori dengan amalan dalam PDP. Anda akan belajar pelbagai teori dengan amalan. So, kena sepadukan sekadar teori dalam PDP yang anda perlu sampaikan. Menguasai strategi, pendekatan, kaedah dan teknik PDP. Setakat ini ada apa soalan? Ada. Ada, okey. Ada tuan. Tak ada, awak masih mendengar ya? Jangan panggil saya tuan, cik dah lah. Nak panggil cikgu pun boleh, saya masih seorang guru sebenarnya. Okey?
Objektif amalan profesional seterusnya ialah mengenal pasti dan menyelesaikan masalah PDP. Okey. Ini akan dilakukan semasa anda menjalankan PBS dan internship. Okey. Di mana anda kena cari masalah dan selesaikan masalah tersebut dalam PDP, seterusnya memperkembangkan potensi diri sebagai guru. Membuat refleksi, penilaian kendiri dan penambahbaikan dalam semua aspek tugas guru. Membina teori tersendiri, salah je ya. Tersendiri, ilmu binaan dan seterusnya ilmu profesional perguruan. Okey. Ini adalah komponen-komponen amalan profesional. Okey, dalam amalan profesional kita ada PBS, pengalaman berasaskan sekolah. Kita ada perancangan, pengajaran dan pembelajaran. Kita ada praktikum, kita ada internship. PBS mungkin anda akan alaminya selepas ini. Ya. Itu di semester 2, tak salah saya. Dan perancangan, pengajaran dan pembelajaran ialah anda punya perancangan, RPH dan sebagainya. Praktikum 1 dan praktikum 2 dan internship. Internship ni ialah di mana anda letakkan di sebuah sekolah, carikan permasalahan dan cuba selesaikan dan seterusnya buat laporan. Baik, PBS, pengalaman berasaskan sekolah. Pengalaman berasaskan sekolah, PBS memberi kefahaman awal kepada pelajar tentang alam sekolahan daripada perspektif seorang guru. Anda tak pernah lagi pergi sekolah sebagai seorang guru. Kerana selama ini anda hanya pergi sekolah sebagai seorang murid ataupun pelajar. Itu sangat berbeza. Dari mata seorang guru adalah berbeza daripada mata seorang pelajar. Melalui PBS, pelajar dapat memahami sistem pengurusan sekolah. Yang anda faham bagaimana sekolah ditadbir daripada akademiknya, co-curriculumnya dan juga hal ehwal muridnya. Anda kena fahami tingkah laku murid, anda tengok sini perangai-perangai murid dan pengurusan bilik darjah dan tugas sebenar seorang guru. Sebenarnya PBS ni adalah orientasi anda sebagai siswa guru. Orientasi kepada sekolah. Okey. Dan juga PBS ni dah telah lama jalankan daripada zaman saya di mata perguruan dipanggil ROS, ROS, Rancangan Orientasi Sekolah. Tapi sekarang dah tukar jadi PBS. Okey. Kemudian perancangan pengajaran dan pembelajaran. Perancangan pengajaran dan pembelajaran adalah kursus yang ditawarkan kepada pelajar semasa di semester 2 tahun 2. Baik. Kursus ni memfokuskan perancangan PDP, profesionalisme guru, pengajaran makro ataupun micro teaching, pengajaran makro ataupun makro teaching dan community pembelajaran profesional. Di sinilah anda akan belajar cara menulis RPH, cara merancang PDP anda dan cara mengajar dalam kelas. Kami tidak akan bagi anda praktikum tanpa latihan. Anda berlatih di sini dulu. Kemudian barulah anda buat praktikum. Okay, praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Okay, praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dan situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Anda berpeluang menjadi cikgu masa praktikum. Mengajar dengan jumlah jam yang diberi, dengan kelas yang diberi, dan mempraktikkan segala ilmu anda. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses PDP dengan bimbingan pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Anda akan diberi pensyarah penyelia dan guru pembimbing membimbing anda dalam menjalankan praktikum. Melalui perkongsian perintah dan perwakatan antara agensi-agensi KPM. Dan akhir sekali ialah internship. Internship ialah satu program latihan berlapangan
yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Semasa internship, pelajar perlu menunjukkan sifat kepimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan mentor. Ini memberi peluang kepada pelajar membentuk sifat kepimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah menjadi guru permulaan yang berkesan. Baik. Tugas yang mencabar semasa internship, praktikum dan PBS sekarang ni ialah semasa COVID-19 ni. Kerana PDP dijalankan secara PDPR, secara online, Google Meet, Google Classroom dan sebagainya lah. Dan kemungkinan besar anda pun akan menghadapinya seperti senior-senior anda pada tahun ini. Dan tahun ini agak mengejutkan kerana tanpa bersedia terpaksa mengajar secara online atau atas talian dan macam-macam lah keluar caranya. Sebab apa benda tak bersedia, macam awak lah kalau tak bersedia saya kata pergi perang. Macam-macam keluar lah. Keluar pisau dapur, pisau benih, pisau lipat dan sebagainya. Awak tak tahu mulakan senjata yang sebetulnya. Analoginya, anda haruslah bersedia untuk berperang sebelum pergi berperang. Jadi maksudnya anda perlu bersedia melatih diri menggunakan pengajaran atas talian untuk mengajar semasa ataupun sebab praktikum, PBS ataupun internship. Ya. Macam PBS, tak dapat kita menilai PDP pelajar, kita boleh menilai benda lain. Contoh, kelengkapan sekolah, bilik-bilik khas, pentadbiran dan sebagainya. Itu akan diberi taklimat khusus nanti bila awak nak sampai masa PBS. Okey, kerangka proses amalan profesional. Okey. Anda akan belajar teori dan praktis di IPG dan integrasikan teori dan praktis di IPG dan ilmu binaan dan inovasi di IPG. Akhirnya anda akan dilahirkan sebagai guru kompeten dan berjiwa pendidik setelah anda mendapat ijazah sarjana muda pendidikan. Okey. Lingkaran amalan profesional. Amalan profesional ialah guru kompeten dan berjiwa pendidik. Inilah target kita untuk anda semua menjadi seorang guru kompeten dan berjiwa pendidik. Haruslah ada inovasi, praktik, penuh dengan teori dan pemerhatian. Ataupun boleh dikatakan melalui pemerhatian dikaitkan dengan teori, dikaitkan dengan praktis anda, dicampur dengan inovasi dan anda akan menjadi seorang guru kompeten dan berjiwa pendidik. Okey, pelaksanaan amalan profesional. Okey, dalam program PSMP awak ni, PBS ada 3 peringkat. PBS 1, 2 dan 3. Tempoh PBS 1 seminggu, tempoh PBS 2 seminggu, tempoh PBS 3 pun seminggu. Tetapi berbezanya PBS 1 di semester 2, PBS 2 di semester 3, PBS 3 di semester 4. Cuma semester 1 yang tak ada apa. Okey. Kredit tak ada. Tetapi habis PBS barulah kita masuk ke praktikum. Praktikum pasal 1 12 minggu di semester 5 yang membawa 6 kredit. Praktikum pasal 2, 12 minggu juga di semester 7, 6 kredit. Internship 4 minggu di semester 8, 2 kredit. Okey, baik. Ada apa soalan setakat ni? Hello. Ada apa soalan? Tak ada, Encik. Tak ada, Encik. Tak ada. Faham? Jelas? Ya, jelas.
Okey, kalau tak Last. faham boleh tanya ya. Okey. Kehadiran dalam PBS, praktikum dan internship adalah mestilah 100%. Tak ada sebab anda tak boleh tak datang. Mesti hadir. Kalau sakit, kena ambil apa? Kalau sakit, kena ambil apa? Hello. Kalau sakit, perlu ambil MC. 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 Surat cuti sakit. Bukan ubat ya. So, pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan pesanan doktor atau pegawai perubatan. Okey. Pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS, praktikum dan internship yang ditetapkan melainkan mendapat pengecualian daripada pengarah LPGK berkenaan. Ini akan mendatangkan masalah pada mereka yang mewakili LPG dalam sukan, dalam macam-macam lah unit uniform dan sebagainya. Anda perlu mendapat pengecualian daripada pengarah. Jangan pergi senyap-senyap, pengarah tak tahu, alamatnya dianggap sebagai tak hadir. Okey, seterusnya penentuan keputusan lulus. Penentuan lulus adalah berdasarkan kepada kriteria berikut. Pencapaian pelajar dalam amalan profesionalisme diputuskan mengikut grade yang ditetapkan dalam panduan dan syarat penganugerahan CJ tak ada diploma dan ijazah bagi awak BSMP. Penentuan lulus pelajar dalam setiap komponen amalan profesional adalah tahap minimum 50% dicapai. 50% baru lulus. Bawah 50% memang tak lulus. Tidak melanggar mana-mana peraturan yang berkaitan dengan amalan profesional dan didakwa di bawah Akta 174 serta disabitkan kesalahan. Okey, ini saya nak terangkan kepada anda. Sepanjang anda menjadi seorang pelajar LPG, elakkan diri dari didakwa. Ataupun senang cerita, elakkan diri dari ditangkap. Kerana anda boleh digagalkan. Okey. Contohnya sekarang zaman online. Ramai yang mengambil langkah menyebarkan berita palsu. Okay. Penyebaran berita palsu adalah satu kesalahan. Kalau anda ditangkap dan didakwa dan disabitkan kesalahan, anda boleh dibuang daripada IPG. Rugi dah belajar 2 tahun, buang. Diploma tak ada, CJ tak ada, ijazah tak ada, menganggur. So elakkan daripada menyebar berita palsu. Dan elakkan daripada mencuburi perhimpunan-perhimpunan yang salah. Tunjuk perasaan, perhimpunan besar-besaran. Elakkan ya. You are here just to be a student. Bukan politician, bukan apa-apa, jangan libatkan diri. So, please jaga diri. Okay, penentuan keputusan gagal, pelajar yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang diserahkan dalam kategori lulus, pelajar menunjukkan sikap yang negatif, tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan. Pensyarah penelia dan guru pembimbing akan memberi teguran. Tapi kalau tidak, anda seorang tidak dapat menerima teguran, amatlah malang kerana anda boleh diberi gagal atas nasihat penelia awak. Okay. So, bukalah diri, bukalah minda, terimalah teguran. It is for your own good. Ini adalah untuk kebaikan anda. Tak ada pensyarah, penelia ataupun guru pembimbing yang menegur kerana sakit hati, benci dan sebagainya. Tak ada. Kami semua profesional. Ya. Teguran adalah untuk kebaikan. Pelajar melanggar mana-mana peraturan yang berkaitan dengan amalan profesional akan didakwa di bawah Akta 174 serta disabitkan kesalahan, habis, gagal. Ya. Baik, itu saja dari saya. Baik, ada apa soalan? Kita buat sesi bersoal jawab.
Okey, ada apa soalan? Tak ada? Ada. Tak ada. Tak ada. Cuba jangan risau. Sebelum PBS 1, 2, 3 atau sebelum praktikum, anda semua akan diberi taklimat khas. Okey? Anda harus akan diberi taklimat khas. Okey, jangan takut. Kalau kata PSMP susah, kalau susah, berapa ramai? Beribu-ribu, berpuluh ribu yang lulus jadi guru. Kalau susah, mesti dah berpuluh-puluh ribu yang bergagal. So, jangan terpedaya, jangan percaya dengan cakap-cakap yang negatif. Tell yourself you can do it. Okay? Just jangan terpengaruh dengan benda yang negatif. Okay. Muhammad Luqman Hakim. Muhammad Luqman Hakim. Saya Encik. Awak asal mana? Asal dari mana? Saya Kedah. Kedah. Kedah kat mana? Saya asal dari Kedah mana? Leman? dekat Changlun je. Changlun. Okey. Dekat Changlun. Changlun. Leman yakin boleh jadi cikgu tak? Boleh mengajar? Boleh? Yakin? InsyaAllah boleh Encik. Jadi belajar elok. Sepanjang masa di RPG, serap segala teori, serap segala ilmu. Okey, anda bolehlah jadi seorang guru yang baik. Okey. Putera Zawir Zakwan. Encik, Awak asal mana? saya Sungai Petani Kedah. Oh, ramai orang Kedah ni. Pakai bawai goreng Okey. Boleh yakin jadi seorang guru? Minat? Minat? Ya. Ya, bagus. The keyword, kata kunci untuk berjaya ialah hampa, saya cakap utara pula. Anda semua kena minat menjadi seorang guru. Kalau anda tak minat, habis. Pergilah orang kata. So, macam mana nak minat? Wujudkan dalam diri anda sendiri. Okey, wujudkan dalam diri anda. Cuba minat tu tanam pelan-pelan, dia akan datang. Okey, ramai cikgu tak minat jadi cikgu pada mulanya. Tapi setelah belajar di mata perguruan, di RPG, akhirnya mereka mencintai karier itu dan akhirnya jadi seorang guru yang berjaya. Okay? Tak kenal maka tak cinta. Okay? Mungkin di sekolah anda tengok cikgu ni leceh lah, banyak kerja lah. Tapi sebenarnya dia adalah satu karier yang sangat menarik. Ya? Kita adalah karier yang profesional. Dan seorang doktor, dia tahu merawat dan mengubati pesakit. Ya? Seorang jurutera mampu merancang dan membina jambatan, rumah dan sebagainya. Tetapi seorang guru mampu merancang dan membina sebuah generasi. Not building physical prasarana dan sebagainya. Anda membina sebuah generasi. Faham? Anda membina manusia. Okey? Baik. Tok, lepas ni ada apa lagi? Saya ingat Tok ni orang tua lah. Tok Cengking. Dia WhatsApp saya. Jadi saya jadi spokesman. Rupanya cantik orangnya. Ya, lepas ni ada apa lagi? Dah habis load hari ni. Hari ni dah habis. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Okey, baik. Saya bagi peluang sekali lagi. Terakhir. Tanya apa nak tanya. Kalau anda ada masalah tentang praktikum, PBS, internship, datanglah ke unit praktikum. Memang kami di sana mukanya garang-garang.
Saya Haji Nakahi Puan Zadatul, muka garang macam nak makan orang, tapi hati kami lembut. Baik. Ya. Haji Nakahi ada sini? Tak ada Haji Nakahi tak ada? Tak masuk tak apalah. Kalau ada apa-apa masalah, anda datang jumpa kami, bincang elok-elok. Okey? Okey, ada apa lagi? 5 minit, pukul 4. Anda semua berada di rumah ke? Saya ada asrama. Rumah. Internet okey? Bila okey. Yang kata kawan 2 orang yang internet tak okey tu, apa mereka buat? Sebab saya difahamkan awak punya batch kuliah semua online, PDPR. Kalau tak ada internet, tak tahu cakap lah. Anda semua tidak dibenarkan kembali ke asrama. Betul kan? Hanya apabila kajian kata, bila kajian kata boleh kembali, baru boleh kembali ke asrama. It is for your own good. Memang bosan duduk rumah. Saya pun bosan duduk rumah. Saya suka mengajar atau berjumpa dengan student. Tapi apa nak buat, it's for our own good. Okay? Ada yang dijangkiti COVID? Semua okey. Pernah dijangkiti COVID? Pernah pakai gelang pink ke? Ada? Tak ada. Ada. Bagus, jaga kesihatan. Nampak saya sendiri pernah pakai gelang pink. So, jaga kesihatan ya. Musuh anda sekarang semasa pandemik ni, anda tak nampak musuh anda. Okay. Dia sporadik. Sporadik bermaksud tersebar melalui apa? Tak tahu. Udara. Sporadik, spora. Macam bunga pokok. Terbang melalui udara. Okey. Jadi kalau tidak ada apa soalan lagi, saya ingat saya sudahi di sini. Saya stop di sini. Okey. Jadi jumpa semula lah. Saya doakan biar pandemik ni habis, kita boleh berjumpa seperti pelajar-pelajar yang biasa. Ya, bertemu bual dan memesra di alam yang nyata, bukan alam hayal. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Saya serah kembali pada Cik Tong Chen Ying. Okay. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih Encik. Terima kasih diucapkan kepada Encik Norizman atas taklimat sebentar tadi berkenaan dengan praktikum. Semoga semua siswa dan siswi guru dapat menggunakan maklumat tersebut dengan sebaiknya. Dengan ini, tamatlah sudah bagi slot kita semua pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan di atas kerjasama anda semua. Akhir sekali, saya nak ingatkan semua pelajar unit W, sila isi kehadiran masing-masing esok pagi. Sekian, terima kasih. Saya jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Putra, keluar Putra. Jom.